أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوعلى بالسماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam salah satu posting semalam saya sebut rancang untuk buat kuliah Rare Remedies ini semalam, tapi semalam ada hal insya-Allah. So kita ganti dengan pagi, awal pagi ini sebelum kita pergi sarapan. Insya-Allah. Rare Remedies bila ingat RR, saya tulis di situ RR. Rare Remedies. Okay. Bukan apa, bila Rare Remedies ni ingat Rafizi Ramli. Okay. Perancangan Rafizi Ramli, tiba-tibanya, Masya Allah. Hebat. Satu, sebenarnya, kita lihat perancangan ni penting dalam apa-apa kerja, dalam perancangan, dalam politik pun begitu sebenarnya. So, kita dapati bahagian perancangan ataupun pakar strategis dalam PKR telah membawa kejutan kepada mereka yang terlibat parti-parti dalam politik dengan menggempur negeri Perak, dan ingin memberi impak ke atas satu negeri sebagai tambahan dalam jalur pantai barat daripada Negeri Sembilan naik ke Selangor. Sekarang akan dibawa ke Perak sampai ke Pulau Pinang, dan mungkin impak itu pergi pada satu negeri atas lagi, iaitu di Kedah. Bahagian di mana ada orang kuat daripada GTA lah di situ. Okey, insya-Allah kita lupakan itu bahagian politik, tak ada masalah. Cuma saya bila bangun pagi terlihat pengesahan bahawa yang melawan yang disebutkanlah sebagai pengkhianat oleh orang-orang PKR, PH dan juga orang-orang yang ingin melihat satu perubahan dalam Malaysia. So kita dapati protegi anak murid kepada Azmin Ali dihantar untuk melawan sebagai panglima PKR, dia hantar melawan orang yang dianggap sebagai pengkhianat paling besar tahun 2020. Okey, so RR kita bicara di sini mengenai Rare Remedies yang terdapat di dalam buku Dr. Borik. Lupakan yang itu. Itu tak apa. Lagi 2 minggu habislah. Bila dah habis pilihan raya dah habis. Ini buku Borik, Dr. William Borik, yang kita saring daripada buku Homeopathic Materia Medica with Repertory dengan nama Materia Medica Homeopati. Di dalamnya, ini jilid pertama barunya. Jilid pertama ini ada sebanyak 227 remedi. Keseluruhan Materia Medica yang kita ambil original Borik, bukan Borik with Indian Remedies, tak ada. Kita tak masuk dalam tu. Indian Remedies tambahan yang bukan original Dr. Borik, kita tak masuk. So ada lebih kurang, kalau tak silap saya, 698 remedi semuanya. Dan kita masih dalam jilid yang pertama, iaitu yang berbicara mengenai remedi yang bermula dengan huruf A, nanti B, nanti C. Sebahagian daripada C ada dalam jilid pertama. So saya tak nak ambil masa yang lama sebab pagi ini kita masing-masing nak pergi sarapan. Saya utamanya, yang lain tu tak kisahlah. Nak pergi sarapan, nak dengar lepas sarapan ke, tidak ada masalah. Cuma saya tidak hantar mesej kepada siapa-siapa.
kepada siapa-siapa untuk online pada jam lebih kurang 7.15 pagi tadi. So, tidak apa, tidak ada masalah. Sebab kuliah ini jika tidak ada yang ingin berinteraksi atau mengemukakan sebagai pertanyaan, ia menjadi kuliah seperti ceramah ustaz lah. Tidak ada masalah lah ustaz-ustaz nak ceramah. So, begitulah juga. So, siapa pun boleh hadir dan dengar sekiranya bahan ini penting. Kemudian, lepas balik sarapan, boleh mendengarnya, boleh melihatnya, menontonnya. Tak kisah. Okey, so remedi yang ke-70 ini disebut Aralia resimosa. Kita ada banyak yang kita ada Actae resimosa, ada Actae kita tak bicara sini sebab itu remedi penting, dan juga ada nama lain bagi Actae resimosa. So ini merupakan satu remedi penting juga. Remedi ini di masa COVID pun sebenarnya mungkin boleh berguna. Okey, dikatakan ini merupakan remedi untuk keadaan asma. Satu keadaan asma dengan batuk melarat bila berbaring. Okey. So in case mungkin pesakit COVID, bukan pesakit COVID pun tak apa, tapi dia sesak nafas. Orang asma kan selalu terlibat dalam masalah pernafasan. So, bila keadaannya agak melemahkan pesakit dan batuk pula, dan batuknya melarat bila berbaring. Maknanya, bila dia nak masuk tidur, batuk dia melarat. Masa tu kita boleh fikir remedi ini. Remedi ini, asma dan batuk melarat sewaktu dia hendak berbaring. Dia tak sebut asma yang melarat. Kondisi asma dengan batuk melarat bila berbaring. So, ini poin penting ni, poin penting. Kemudian, kita nak lihat simptom. Sebab Dr. Borik ni senarai simptom dalam pengenalan dia sahaja. Yang kedua disebut peluh mencurah keluar ketika tidur. Bukan saja batuk melarat, ataupun mungkin disebab melaratnya batuk, maka keluar peluh. Okey. Peluh bukan keluar sedikit, maknanya sebab dia sebut peluh mencurah keluar ketika tidur, maknanya berpeluh ini banyak. Perpeluhan yang berlaku ini banyak. Drenching sweat during sleep. Okey, itu bahasa asal dia. Drenching sweat during sleep. Okay. Peluh mencurah keluar ketika tidur. Yang ketiga, dalam pengenalan Dr. William Borik ni, pesakit teramat sensitif dengan angin sejuk. Okey, maknanya dia tidak tahan dengan angin sejuk. Angin sejuk mungkin menambah keadaan asmanya, melaratkan lagi batuknya, dan perpeluhannya juga mungkin banyak. Sebab disebut sensitif. Pesakit sensitif dengan angin sejuk, kalau ada diarrheanya bersekali dengan prolaps rectum. Maknanya, kalau berlaku cirit-birit, najis keluar melalui rectum itu menjulur keluar, prolaps, menjulur keluar. Okey. Yang kelima, diarrhea tu yang keempat. Yang kelima, sakit dalam rektum menjala naik ke atas. Okey. Boleh ya. Sakit dalam rektum. Okay, sakit dalam dubur tu menjala naik ke atas. Rasa sakit itu dari bawah itu dia naik ke atas. Dan melarat bila berbaring sebelah atas yang sakit. Okey, tempat yang sakit tu melarat kalau dia berbaring. Okey, di sebelah atas yang sakit. Bukan sebelah. Bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Kita kata sebelah atas. Maknanya atas dan bawah. Okey, melarat sebelah atas yang sakit. Okey,
Tapi di sini merujuk kepada bahagian yang sakit. Okey, sakit dalam rektum menjalar naik ke atas, dia melarat di sebelah atas yang sakit. Jadi kawasan atas. Okey, so kita ada 5 poin, 5 poin yang dijelaskan oleh Dr. Borik. Satu keadaan asma dengan batuk melarat berbaring. Maknanya 2 keadaan hakikatnya di situ, asma dan batuk. Tapi tak apa, kita consider, tak apa anggap sebagai satu. Ada peluh mencurah keluar ketika tidur dan pesakitnya sensitif dengan angin sejuk, teramat sensitif. Ada diarrhea. Diarrhea pula keluar dengan prolaps, maknanya menjulur keluar, itu ialah duburnya, bahagian dalaman duburnya. Dan sakit dalam rektum naik ke atas. Okay, itu hakikatnya. Menjalar naik ni istilah yang biasalah diguna dalam homeopati. Aching in rectum, extending upwards. Kita boleh sebut sakit dalam rektum itu meluas naik ke atas. Boleh juga begitu. Tapi kita menggunakan istilah menjalar sewaktu terjemahan. Okey, itu pengenalan. Kita tak lama di sini. Ini dah dekat suku jam. Saya tak nampak siapa pun. Walaupun ada yang mendengar tapi tak nampak di tempat saya ni. So salam. Salam saya untuk mereka yang mendengar sewaktu saya online. Okey. Okey, saya nak pergi kepada simptom partikular yang terdapat dalam Dr. Borik. Okey, sahabatnya, saya pun dalam proses untuk membuat remedi herba ni. So, bahan-bahan herba ni menjadi penting lah. Sebahagiannya akan dimasukkan dalam materi medika herba. Wallahualam, bila siap, sebab saya ni on off. Okey, dalam seminggu mungkin sekali, 2 kali saya menghadap bahan yang hendak dibuat buku lah. Itu insyaAllah lah. Wallahualam lah jadi ke tidak. Dengan usia kita sebegini, mungkin dah lah slow. Sekarang slow. Tenaga fizikal kita pun sudah mulai terasa lah di usia-usia begini. Cuma saya kalah harap lah kalau dapat diterima oleh Dewan Bahasa dan Pustaka nanti. Ia menjadi satu impact di hujung-hujung penulisan kita ni. Selain kita terbit sendiri, kita nak ada impact dikeluarkan oleh publisher yang tersohor sejak merdeka lagi tertubuhnya, dan dia boleh menyebarluaskan bahan-bahan berkaitan dengan homeopati. Haraplah, harapan. Sebab kita belum ada penulis bagi untuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, itu tak apalah, itu cerita-cerita di hujung hayat ni, dalam keadaan kita dah tidak memberi tumpuan sebagaimana muda-muda dahulu. InsyaAllah, mudah-mudahan. So, bahagian simptom partikular yang utama yang disebutkan oleh Dr. William Borik ialah respiratory, iaitu berkaitan pernafasan. Diperkenalkan tadi pun, kebanyakannya berkaitan dengan pernafasan. Okey. Khususnya berkaitan dengan pernafasan. Ya, tak adalah asma dan batuk, itu pasti pernafasan. Yang lain tu tambahan. Okey, respiratory yang pertama disebut batuk yang kering menyusul selepas tidur. Yang pertama. Selepas tidur yang pertama, maknanya awal tidur. Masuk tidur saja batuk kering ikut. Kira-kira tengah malam. Pada tengah malam. Dia berlaku pada tengah malam dan diperkenalkan oleh Dr. Borik tadi, batuk melarat bila berbaring. So, batuk yang kering menyusul selepas tidur yang pertama itu boleh merujuk kepada keadaan apabila dia masuk tidur dan sudah berbaring. Oleh kerana berbaring itu menyebabkan dia melarat, maka berlakulah batuk-batuk yang lebih sedikit berbanding dengan waktu dia duduk. So, disebut di sini juga batuk yang kering. Kenapa ada istilah batuk yang kering? Dry cough coming on after first sleep. Dry cough maknanya batuk itu sifatnya kering. Okey ya sahabat, yang kedua, asma.
Okey. Asma ketika berbaring. Ini asma ni telah diterangkan oleh Dr. Borik apabila membuka bicara berkaitan dengan remedi ini. So, apabila masuk dalam simptom partikular, dia ada juga dalam bahagian simptom partikular respiratory. Ketika berbaring, asma datang pada waktu malam serta batuk spasmodik. Okey. So, asma ketika berbaring, maknanya dia berbaring saja. Berlaku dua benda sebenarnya. Satu, batuk. Sebab diperkenalkan batuk melarat bila berbaring. So, ada dua penyakit. So, kita sebut dua penyakit lah yang berlaku. Satu, sesak nafas. Satu, batuk. So, asma ketika berbaring pada waktu malam serta batuk spasmodik. Oh, dia gabung situ. Di hujungnya disebut batuk spasmodik. Bila dia kena asma, saat berbaring tu dia pun terbatuk. Sebab spasmodik ni menunjukkan keadaan yang kita tambah dengan tercantik lah. Spasmodik ni semacam tiba-tiba. Secara tidak sengaja berlaku batuk. So, melarat selepas tidur yang pertama serta menggeletik dalam kerongkong, maknanya rasa geli dalam kerongkong. Ini simptom bagi Aralia racemosa. Ini satu remedi bukan sahaja anda. Kalau yang baru kenal, saya sendiri pun saya belum pernah guna Aralia racemosa ini, saya belum pernah guna. Kalau Actai racemosa saya biasa guna, arsenicum biasa saya guna. Itu pun bahan-bahan yang bagus juga untuk keadaan asma, malah diutamakan dalam banyak perkara sebab simptom dia banyak. Tapi di sini spesifiknya dia kata asma ketika berbaring waktu malam, batuk spasmodik, melarat selepas tidur yang pertama, ada geli menggelitik dalam kerongkong. Okey, ada simptom yang disebut ini, boleh guna Aralia racemosa. Okey, di sini bagusnya satu, kalau ada simptom emosi ataupun simptom fizikal yang jelas yang kita boleh lihat daripada raut mukanya, mungkin kita guna remedi lain seperti arsenicum atau belladonna. Kita mungkin guna sebab kita lihat pada raut muka dia dan kita lihat juga kepada simptom mentalnya dia boleh bercakap. Tapi kalau simptom itu semua tidak jelas bagi pengamal homeopati, maka dia boleh ambil simptom ini, dan kalau simptom ini bertepatan dengan Aralia racemosa tanpa remedi mental, simptom mental, dia boleh guna Aralia racemosa. Apa dia simptom dia? Kita dapati dia batuk. Asma ketika berbaring. Jenis batuk dia jenis spasmodik. Tiba-tiba. Dengan tak sengaja berlaku. Melarat selepas tidur yang pertama. Dia baring saja. Batuk. Serta menggelitik dalam kerongkong. So, ini tanda-tanda untuk guna Aralia racemosa dalam kes respiratori atau masalah pernafasan. Okey, satu tanda penting untuk guna remedi ini, dada rasa terjerut. Okey, dada ni rasa terjerut. Rasa seolah-olah satu jasad asing berada dalam kerongkong. Kenapa? Satu jasad asing. Maknanya satu, kita rasa benda asing lah. Tak kira lah dia berupa bola ke, dia berupa bahan penyumbat ke, tapi ada satu benda asing berada dalam kerongkong. Dada rasa terjerut, rasa ada suatu benda asing ada dalam kerongkong, saluran pernafasan kita. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, ya sahabat, ada obstruction. Okay, istilah obstruction ni, sesiapa yang pernah masuk hospital, kalau berlaku masalah dalam saluran pencernaan ke, saluran pernafasan ke, saluran darah ke, orang-orang dalam ilmu perubatan dia selalu sebut perkataan obstruction. So, halangan. Kalau dia tidak ada terminologi yang berupa
terminologi kesihatan ataupun terminologi perubatan, dia sebut obstruction. Maknanya ada halangan. Okay. Halangan melarat semasa musim bunga. Okay. Itu yang dia sebut. Masuk musim bunga, lihat bahasa Inggeris dia. Ini kita alignment ni. Dia kata halangan obstruction worse in spring. Okay. Jelas tu, worse in spring. Worse maknanya melarat semasa spring, musim bunga. Okey. Ada apa? Obstruction. Hospital sebut obstruction. Kita sebut halangan. Kita sebut sekatan. Kita boleh sebutlah. Seperti kita kena angin kan, tiba-tiba tak boleh nak sendawa. Sudahlah tak boleh nak sendawa keluar. Lepas itu kita pun tak boleh nak berkentut. Sesiapa yang pernah menghadapi keadaan tersebut dan dia tidak boleh berak juga, ada halangan. Halangan itu tidak diketahui. Pihak hospital pun tidak ketahui. Kenapa ni orang ni tak boleh kentut, tak boleh menjeluak, tak boleh nak bersendawa. Tak boleh semua ni. Hospital mudah aja dia sebut obstruction. Sebab tidak ada item atau tidak ada nama penyakit yang boleh diberikan untuk menyatakan masalah pesakit ini. Sehinggalah dia buat skop ke atau sesuatu pemeriksaan yang mengesahkan pesakit ini menghadapi penyakit tertentu. So, biasa dia sebut obstruction. Saya dulu pernah ada kes obstruction ni. Pernah ada kes 30 tahun yang lampau. Kes obstruction. Puncanya kenapa? Saya tak boleh nak sendawa. Angin tak lepas. Di bahagian bawah juga. Nak berkentut tak boleh. Berak dah beberapa hari tak keluar. Memang dibawa ke hospital. Masa itu saya sedang belajar homeopati. Dibawa ke hospital dan hospital kata obstruction. So kenapa berlaku obstruction? So dia pun mulalah nak buat diagnose. Hospital biasalah diagnose. So dia scope lah. Buat masuk kamera dia lah. Sebab dia nak tahu apa bahan yang menyebabkan kita tak boleh. Tapi apa yang dia jumpa? Dia jumpa, tak ada yang dia jumpa. Sebab dia nak cari bahan. Dia nak cari ada luka ke tak. Dia nak cari benda-benda yang terlibat dengan nama-nama penyakit. Yang dia boleh beri nama penyakit. Tapi penyakit tu tak ada. Dia kata saya ada masalah buasir. Dia tak nak, ini bukan buasir. Ada sesuatu yang lain. Tidak jelas. Bagi dia tidak jelas. Tapi dalam ilmu perubatan homeopati dan ilmu perubatan lain juga yang dari sejarah ketamadunan, pelbagai ilmu perubatan orang-orang tua kita. Dia tahu masalah kenapa angin ini tersekat. Setengah tu melalui urut tu pun mungkin dia boleh buat secara urut. Dalam homeopati kita ada beberapa ubat untuk bagi mereka yang tidak boleh nak keluarkan angin itu, kita boleh bantu untuk dikeluarkan angin. Contoh, ini contoh. So, halangan melarat semasa musim bunga. Dah ada halangan. Obstruction tu dah ada. Masuk musim bunga, dia lagi tambah melarat. Halangan ni boleh macam-macam sebab. Mungkin halangan itu ada benda yang tersekat. Orang hospital memang sukalah kalau ada benda tersekat. Dia berkata, okey, tak boleh bernafas sebab ada makanan tersekat kat kerongkong. Settle lah masalah dia. Sebab dia dah tahu punca kenapa. Tapi banyak kes bukan sebab oleh benda. Bukan disebabkan oleh benda yang nampak, yang boleh dicam oleh, boleh dilihat menerusi X-ray dan seumpamanya. Banyak yang berlaku begitu. Okey, tak boleh melalut lah. Saya pun nak ringkas ni. Yang kelima, demam jerami. Okey, sebagaimana yang saya maklumkan dalam kuliah alignment dahulu, demam jerami adalah istilah yang kita gunakan dalam buku ini untuk hay fever. Hay fever, demam jerami, jerami demam. Okey, itu istilahnya. Dalam buku Dewan Bahasa, Kamus Dewan Bahasa, kita boleh terjemahkan dia sebagai demam alergi. Walaupun dia tak sebut alergi, tapi ia merujuk kepada masalah alergi. Demam jerami ni mungkin kita keluar, kena pokok-pokok jerami tertentu, kita menyebabkan dia bersin. Menyebabkan dia demam. Okey, berlakulah demam. So, itu disebut demam jerami. So, simptom demam jerami kerak bersin. Dalam italic. Ini dalam buku Dr. Borik. Anda ada buku Material Medical Homeopati Dr. Borik.
ada dalam huruf miring, huruf italic itu kerak bersih. Makna demam jerami dia dengan bersih yang kuat. Okey, yang keenam. Rasa kasar membakar di belakang tulang dada. Okey, kita sebut di sini, kita lihat bahasa Inggerisnya. Rawness and burning behind sternum. Okey, itulah sternum kat tengah sini. Rasa kasar dan membakar di belakang tulang dada. Saya belum makan apa-apa pun lagi ni. Ini yang tak selesa ni. Belum makan apa-apa lagi. Semalam makan, yalah, makan benda yang kita tak sepatut makan. Itulah punca masalah. Puncanya, semalamnya, kenapa yang berlaku. Saya mula jadi rasa tak selesa ni lah. Saya dalam keadaan sihat, insyaAllah. Kawan ajak makan cucu udang. So, saya biasanya benda goreng-goreng ni, saya lap dulu sebelum makan. Tak nak minyak masuk, ia tak bagus untuk orang tua macam kita. Minyak ni boleh menyumbang kepada masalah. Tahulah masalahnya kan. Kolesterolnya dan sebagainya lah. Tapi satu lagi. Boleh menyebabkan kita mudah batuk. Berminyak. Makan benda berminyak. Kalau anda batuk. Saya ada kawan yang tengah batuk kronik dah lebih 10 hari sampai sakit urat perut dia ni. Batuk yang kronik ataupun batuk biasa pun dia tidak mudah sembuh. Terutama kalau kita cenderung makan benda yang goreng-gorengan ni. Dia mudah datang balik atau dia lambat jadi sembuh. Jadi semalam saya makan lah, ajak kawan. Biasa kali ni saya tak lap. Saya lupa lap dengan tisu. So apa yang saya buat, saya rendam dia dalam pencicah dia. Terus basuh dengan pencicah dia. Jadi kuranglah kesan dia untuk jadi batuk. Tak jadi batuk lah. InsyaAllah lah. Tapi sikit-sikit tu adalah rasanya gatal, rasa gatal sikit. Okay. So orang batuk memang kena elak. Kita pun cakap sini pasal asma dan batuk. Nak elak batuk antaranya. Jangan makan benda yang goreng-gorengan dengan yang benda yang berminyak. Suka makan kacang pun begitu juga. Kacang berminyak. Saya sendiri pun semalamnya gian nak makan kacang. Tengok kacang Morocco. Kacang Morocco. Orang panggil Morocco. Kacang Morocco tu dalam tu memang dimasukkan kacang. Kita gemar. Itulah. Benda-benda ni lah yang sepatutnya kita cegah. Tidak makan, berpantang sedikit. Makan pun kalau nak juga gian juga makan ala pada sekadarnya lah. Tidak cukup. Saya pun begitulah seperti sahabat semua. Saya cenderung untuk makan. Sekali tak puas mau ambil dua. Ceduk saja, ambil aja. Lama-lama sampai 5 kali, lepas tu 10 kali. Banyak. Itulah. Kita tidak boleh mengawal. Kita tidak boleh kontrol keinginan kita. Itulah puncanya. Banyak kes berlaku begitu. Okey, kita dalam respiratory ni. Saya melalu tak boleh makan jam 8 lah kalau macam ni nanti. Rasa kasar dan membakar. Okay, rasa kasar itu nak masuk. Kita tak rasa dia masuk dengan licin. Kalau makanan kita masuk. Kita rasa rasa kasar ni kita menelan air liur pun kita rasa. Dia lalu tidak cantik. Dan membakar. Panas. Di belakang tulang dada. Okey, dia sebut di sini di belakang tulang dada. Maknanya saluran itu berada di belakang tulang dada. Belakang sternum. Tengah-tengah tulang dada. Okey. Okey ya. Rasa kasar dan membakar di belakang tulang dada. Okey, dia tak sebut yang lain. Tapi bacaan sayanya merujuk kepada saluran pernafasan. Okey, ataupun saluran pencernaan. Okey, begitulah. Okey, satu lagi di perenggan berikutnya masih di bawah respiratory, katanya ada sedikit arus udara sekalipun boleh menyebabkan bersin. Okey, maknanya kalau kita keluar kawasan lapang, ada arus udara, ada angin sedikit yang meniup diri kita, kita cenderung untuk bersin. Dia tak beritahu adakah sebabnya ada ada jerami. Dia tak beritahu, tapi arus udara boleh menyebabkan kita bersin. Biasalah orang residung, orang sesemua kalau keluar tempat berangin, dia cenderung bersin. Serta keluar discharge hidung yang cair. Biasa kalau bersin, dia tidak keluar discharge yang jenis pekat. Jaranglah kalau berlaku begitu, biasanya jenis cair.
Sekarang boleh tahu apa remedinya? Adalah beberapa remedi dalam homeopati, dan di sini antaranya ialah Aralia racemosa. So, bila bersin keluar discharge hidung yang cair, memedihkan dengan rasa tajam, akrid. Saya kekalkan perkataan akrid, saya tambah perkataan tajam. Akrid ni bermakna tajam, menusuk jugalah. Dengan rasa tajam, akrid, masin. Rasa masin. Okey, itu simptom cecair dia. Bila bersin, keluar cecair, discharge-nya cair, dia rasa pedih seperti kita hiris bawang tu. Kita prop kena kat, kat hidung dan kat mata tu. Keluar. Kita pun bersin-bersin. Memedihkan, rasa tajam, akrid, masin. Ada 4 disebut di sini. So, okey, saya tak nak ulang ni. Kita ringkas ni, anda semua boleh baca buku Meteria Medica Homeopati, insya-Allah. Kita belajar ni. Siapa yang belum masuk kuliah homeopati yang pertama yang dilaksanakan oleh PPHM, insya-Allah bila confirm ada iklan daripada PPHM nanti, rancangannya kalau tak silap saya lebih kurang 29 hari bulan 11 lah. Hanya satu kuliah saja yang tinggal untuk tahun ini, iaitu pada bulan November. Lepas itu tidak ada kuliah lagi untuk tahun ini. So, ada beberapa orang dah yang menawarkan nama untuk masuk. Okay, so ini iklan awal lah. Iklan awal sebelum PPHM keluar. Okay, jangan tertinggal. Nanti bila dah bermula nanti baru kontak, susah lah untuk kita melayan. So itu insya-Allah. Okey, kita teruskan bahagian perempuan. Haid dia terpendam. Haid dia sepatutnya keluar, dia tak keluar. Dan bersama dengan itu juga ada leukoria, berbau busuk. Leukoria maknanya wanita ini ada masalah keputihan. Dan bila keluar keputihan itu, bahunya busuk. Tajam, akrid, maknanya menusuk dengan tajam. Tajam bukannya mencucuk, tapi menusuk. Itu dengan satu rasa yang kita boleh jadi tidak tahan lah. Serta sakit menekan ke bawah. Akrid dan ada rasa sakit menekan ke bahagian bawah. Menekan arah ke bawah. Itu istilah yang kita gunakan daripada terjemahan Dr. Borik. Ada lokia terpendam. Okey, ia ada kaitan dengan masalah wanita bersalin. Bila wanita bersalin kan bersama dengannya ada keluar darah nifas. Okey, so masalahnya nifas ini terpendam. So maknanya darah itu kalau keluar pun sedikit sangat, dia apa yang kita sebut ni terpendam. Istilah lain yang boleh kita gunakan, bahasa Inggeris asalnya. Okey, dia kata lochia suppressed with tympanic. Okey, itu istilah asal. Ada tympanic, ada suppress lah. Seperti kita kata ubat hospital ni suppress penyakit yang hendak keluar. Suppress lah. Ini maknanya darah nifas itu terpendam, tak boleh nak keluar pada masa itu. Dia tertahan. So, ini satu masalah. Darah wanita, darah nifas tak keluar, ini satu masalah. Jangan kita anggap normal. Kita tak tahulah pihak hospital bagaimana. Tapi dalam homeopati, benda ni penting. Kenapa? Darah nifas dia tak nak keluar. Dan abdomen pula, bengkak angin, tympanic. Situ merujuk keadaan bengkak yang ada angin. Okey, dalam abdomen. Itu disebut tympanic. Okey, so itu simptom yang last. So ada tiga sahaja. Ada dua sahaja yang disebut. Dua simptom partikular. Satu respiratory, iaitu pernafasan. Yang kedua bahagian perempuan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan modaliti. Modalitinya pesakit melarat waktu jam 11 malam. Okey, waktu 11 malam penyakit dia melarat. Maknanya ada dua simptom yang kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku di awal tadi. Satu, dia kata bila kita letakkan badan, kita berbaring, batuk kita melarat. Yang kedua di sini, masuk jam 11 malam,
batuk kita juga melarat. So ada dua benda di sini. Ia berlaku waktu malam, jam 11 malam, dan ia juga boleh berlaku saat kita mula berbaring. Itu dijelaskan oleh modaliti. Sebab remedi ini ada 3 simptom partikular sahaja. Satu iaitu bahagian respiratori, yang kedua bahagian perempuan, dan ketiga bahagian modaliti. So rujuk buku Materia Medica Homeopati yang sahabat semua sudah beli ataupun yang belum beli boleh pesan daripada kita. Kita selalu keluar dalam shorts, dalam stories and reels itu, iklan kita tu supaya mereka yang ingin mendengar boleh ada bahan rujukan. So ada hubungan remedi juga di situ, minta banding dengan pectin scallop, arsenicum iodium, naphthalene, sepa, maknanya allium sepa pun termasuk, rosa, sabadilla dan sinapis. Dos, apakah dos yang perlu diberikan? Boleh guna dos tincture mengikut Dr. Boric, dos tincture, dan boleh beri juga pada potensi ketiga. Maknanya kalau orang hari ini dia akan cenderung guna potensi ke-6, 12, mungkin juga 30. Saranan Dr. Boric sama ada tinktur ataupun potensi ketiga. Saya nak ambil sedikit, saya tak nak bincang langsung. Saya nak, sebab kita nak bandingkan dengan apa yang disebutkan oleh J.H. Clark. J.H. Clark sebut secara klinikal. Aralia racemosa ini boleh digunakan untuk asma. Okay, saya ambil very spesifik aja ni. Yang kedua boleh guna untuk batuk. Yang ketiga boleh digunakan untuk diarrhea, maknanya kencing manis. Yang keempat boleh digunakan untuk hemorrhoids, maknanya buasir. Yang kelima boleh digunakan untuk hay fever, demam jerami atau alergi. Yang ketujuh kita ada yang keenam, kita ada, betul tak? asma, batuk, diarrhea, hemorrhoids, hay fever ada 5, ada masalah anus kita menjulur keluar. Okey, 100% dah data saya dah habis lah ni. Saya tak boleh pergi terus dan kita pun sudah berakhir di sini. Sebelum dia stop dengar sendiri, minta maaf, data saya dah habis. Ni wifi dia masuk balik. Alhamdulillah, untuk saya ucapkan salam untuk sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Jumpa lagi.